Okey. Kat mas lah. Ni jarak sikit. Saya dituduh di bawah pertuduhan di bawah SKMM, ya. Kerana kalau ingat lagi sebelum ini ketiga kes Asri Janggut, ya, bermula di Sungai Buloh. Saya ada mengeluarkan kenyataan ataupun beberapa kenyataan yang mana saya ada mempertikaikan tentang betapa banyaknya kedai-kedai judi yang berlaku di dalam negeri Selangor ketika tahun 2015, 16, 17, 18 ketika itu, ya. Jadi ketika itu Ampang sahaja ada hampir 3,000 buah kedai judi. Kedai judi yang beroperasi di kawasan ini. Dan dalam negeri Selangor saja ketika tahun itu, ya, melalui research yang kami buat, rakan-rakan NGO, negeri Selangor saja ada hampir 40,000 buah kedai judi ketika itu. Jadi apa yang saya suarakan sehingga saya didakwa hari ini dalam keadaan pandemik COVID yang terpaksa kerajaan untuk menangani pandemik COVID ini dengan mengadakan PKP dan terpaksa kerajaan mengadakan darurat. Akhirnya PKP diketepikan, darurat diketepikan. Tak peduli tentang alasan itu. Saya bukanlah bunuh orang, bukanlah pergi rompak bank, bukanlah pukul orang. Tetapi sepatutnya kalau ia pun nak menuduh saya, buatlah selepas PKP akan datang. Kerana saya tahu, ya, pertuduhan ini hanyalah bersifat politik ataupun ada benda-benda yang lain. Saya diikat jamin sebanyak RM20,000. Saya amat bimbang keadaan kesihatan saya ketika saya digari dan didudukkan di dalam lokap sementara saya dijamin oleh anak saya. Bersama dengan tahanan yang lain, ya. Saya juga amat bimbang dengan keselamatan anggota-anggota dan pegawai-pegawai polis yang terlibat dan juga pegawai-pegawai dan anggota polis yang bertugas di mahkamah ini. Kerana keadaan SOP peralatan langsung tidak mengikut SOP yang sewajarnya. Dan tidak heranlah kalau selepas ini IPD Ampang ataupun mahkamah ini akan ditutup kerana mereka, anggota dan pegawai polis ini diserang oleh COVID. Jadi amatlah tidak wajar dalam keadaan kerajaan berusaha untuk menangani pandemik COVID ini yang hingga mencecah beribu-ribu. Restoran boleh beroperasi, jual bungkus, kedai-kedai lain diketatkan, pergerakan rakyat diperketatkan, duduk dalam rumah. Tetapi saya lihat keadaan di mahkamah ini amat membimbangkan. Bayangkan kalau ada seorang daripada tahanan yang duduk bersama saya tadi positif COVID, berapa ramai lagi anggota polis, pegawai polis yang akan menanggung, membawa wabak itu ke pejabat dan juga balik ke dalam rumah. Ya, masing-masing ada anak, ada bini dan sebagainya. Okey, ini part yang ini. Jadi penahanan saya ataupun pertuduhan saya pada hari ini dimaklumkan oleh seorang pegawai polis daripada Bukit Aman, daripada bahagian jenayah terkelas Bukit Aman, bahawa saya perlu hadir ke mahkamah pada hari ini untuk menghadapi pertuduhan 233, iaitu pertuduhan di bawah seksyen SKMM komunikasi. Ya, macam saya katakan tadi, saya ada mengeluarkan, saya sebagai seorang
pemimpin masyarakat dan juga pemimpin politik, ya, sudah semestinya apabila melihat di hadapan mata, terutamanya di dalam negeri Selangor ini, beribu-ribu kedai judi, ya, ketiga itu. Jadi siapa yang ada kuasa untuk membenteras, menghalang kedai-kedai judi ini daripada beroperasi? Mestilah orang yang berkuasa, pihak yang berkuasa, orang yang duduk di atas. Jadi bila saya mengeluarkan ataupun mendedahkan perkara-perkara ini, akhirnya saya pula dituduh. Tak pernah sepanjang saya membawa isu ini, satu tokeh judi, satu kedai judi pun didakwa. Tetapi rakan-rakan NGO termasuk saya yang didakwa. Ini kecelakaan apa yang berlaku dalam negara dan negeri kita. Jadi mereka-mereka yang mempunyai ataupun yang memegang kuasa adalah orang yang bertanggungjawab bagaimana banyaknya kedai-kedai judi ini boleh berlaku. Tak kira mereka itu sudah bersara ataupun masih lagi menjalankan tugas, mereka ini perlu disiasat oleh pihak yang berwajib tentang hasil kekayaan haram yang mereka kaut daripada tokeh-tokeh judi ini. Jadi insyaAllah dengan pertuduhan saya pada hari ini bukan lagi melemahkan semangat saya untuk terus diam. Ya, saya akan membongkar cerita kedai mesin judi haram ini sehingga habis-habisan, dan saya akan bawa mereka yang terlibat dalam kegiatan kedai judi haram ini ke muka pengadilan, dan biar mereka rasa juga digari dan duduk dalam lokap dijamin seperti saya. Ya, saya tak nak sebut nama mereka, tapi siapakah ketiga itu? Orang yang paling berkuasa di dalam negeri Selangor ini sebagai ketua polis, ya, ataupun sesiapa saja yang memberikan kebenaran tutup mata sehingga kedai-kedai ini buka beribu-ribu, bukan satu dua buah. Jadi selain daripada motif politik, ada agenda-agenda yang lain, sehingga pada hari Isnin, berapa hari bulan? 18 hari bulan, dalam kerajaan memperkenalkan PKP darurat dan sebagainya, saya terpaksa hadir ke mahkamah. Ya, saya berharap tak adalah saya dijangkiti oleh COVID-19 di Mahkamah Ampang Jaya pada hari ini. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Kalau ada rakan-rakan media. Jadi insyaAllah dalam sehari dua ini saya akan ke Ibu Pejabat SPRM Putrajaya membawa dokumen-dokumen yang saya ada supaya pihak SPRM dapat menyiasat, ya, mereka yang saya sebutkan tadi, dan boleh cek hasil kekayaan mereka. Kalau ini mereka penjawat awam, mereka ada gaji, ya, dan saya lihat apabila mereka bersara, mereka kaya raya, senang lenang, mewah satu keluarga. Jadi seharusnya perkara ini di dalam negara kita ini dihentikan dengan serta-merta, dan kegiatan kedai mesin judi haram ini, ya, tidak boleh lagi berlaku. Kerana dekat mana-mana pun kita ada, kalau nak katakan anggota polis di Ampang, everywhere ada. Ya? Agensi-agensi yang lain everywhere ada. PPT pun ada. Tapi apa masalahnya sehingga kedai judi haram ketiga itulah, ya, tidak dapat ditutup. Dan pendedahan kami sebelum ini pun banyak dipaparkan di dalam media-media oleh rakan-rakan media, dan operasi-operasi setelah pendedahan yang daripada Bukit Aman sendiri turun telah pun menyatakan ataupun tangkapan-tangkapan, serbuan-serbuan di kedai judi. Jadi apa yang saya katakan ini bukanlah sindiwara ataupun wayang semata-mata. Okey, terima kasih. Terima kasih, Bang. Okey, terima kasih. Alhamdulillah dapat jamin
RM20,000. Terima kasih kepada kawan-kawan yang memberikan pinjaman wang jaminan tersebut, dan anak saya Muhammad Amin Daniel yang memberikan jaminan tadi. InsyaAllah dengan pertuduhan ini tidak akan mematahkan semangat saya untuk terus memperjuangkan perkara-perkara yang merosakkan akhlak rakyat dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Wan Muslimi ni. Semua amno BN. Abah engkau.